Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Makin panas, makin gempak ya sahabat semua. Selepas sehari ya ahli Parlimen Tanjung Karang membuat kenyataan yang mana beliau memberikan sokongan kepada Perdana Menteri hari ini. Hari ini sahabat semua pula ya, kita boleh nampak satu demi satu. Kalau sebelum ini pemimpin-pemimpin daripada PAS meroyan, kini giliran daripada pemimpin-pemimpin yang sekapal ya dengan ahli Parlimen Tanjung Karang ini, yaitu Parti Bersatu. Wow, sekarang ini ada tiga yang mengutuk, yang menyerang, ya mula menyerang ya mungkin karena sudah marah berang dengan keputusan yang telah dibuat oleh ahli Parlimen Tanjung Karang. Antaranya sahabat semua adalah mantan ahli Parlimen Tanjung Karang, iaitu Noh Omar. Beliau mengutuk beliau mengutuk rakan sekapalnya itu dan mendakwa bahwa Zulkifli jarang turun untuk berjumpa dengan rakyat. Itu antara serangan yang dibuat terkini oleh mantan ahli Parlimen Tanjung Karang, iaitu Noh Omar, ya, mengutuk rakan sekapalnya Datuk Dr. Zulkifli Hanafi selepas ahli Parlimen Tanjung Karang itu menyatakan sokongannya terhadap Perdana Menteri. Noh berkata tindakan Zulkifli tidak membawa apa-apa perubahan kepada rakyat di kawasan berkenaan kerana didakwa jarang turun padang dan pejabat pun tidak beroperasi, katanya. Dia juga berkata bahawa rata-rata rakyat di Tanjung Karang sering mengeluh kerana suka bertemu dengan Zulkifli selepas menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU yang lalu. Katanya lagi, dalam grup WhatsApp ada yang menyatakan ahli Parlimen Tanjung Karang ini jarang turun padang dan pejabatnya pula tidak beroperasi. Itu antara kenyataan beliau yang dipetik oleh Sinar Harian hari ini. Lapor portal itu lagi, Noh yang juga bekas ahli Parlimen Tanjung Karang selama 6 penggal berkata, Zulkifli bukan anak jati Tanjung Karang. Jadi dia tidak memahami permasalahan rakyat di sana. Dia datang dari bandar dan beliau tidak faham permasalahan rakyat di sini. Saya tidak nampak, katanya, apa peranan beliau kerana tiada aktiviti dan gerak kerja dijalankan. Malah semasa penamaan calon PRN Pilihan Raya Negeri DUN, Dewan Undangan Negeri Sungai Borong dan Permatang pun beliau tidak hadir, jelas Noh. Itu antara serangan yang dibuat oleh Noh Omar. Pada masa yang sama, Noh mempersoalkan matlamat sebenar Zulkifli dan adakah sokongan kepada Perdana Menteri akan membuatkan beliau memberikan hikmat lebih baik kepada rakyat. Soalnya, Zulkifli kena ingat, pengundi sudah menolak beliau sejak PRU 14 pada 2018 bagi semasa beliau bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Beliau menang PRU 15 kerana gelombang rakyat, terutama orang Melayu, yang memberi sokongan kepada PN dan menolak PS, katanya lagi. Tambah Noh, rakyat di Parlimen Tanjung Karang mahu pemimpin mereka selalu turun padang dan mendengar permasalahan rakyat. Mendekati rakyat luar bandar bukan semata-mata menghulurkan bantuan, tetapi lebih penting ialah bagaimana menyantuni, katanya. Sebelum ini, seramai 5 ahli Parlimen telah pun memberikan sokongan kepada kerajaan, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi anda tahu siapa mereka, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Yang pertamanya, Noh Omar meroyan, mula menyerang dan juga mengutuk keputusan yang telah dibuat oleh ahli Parlimen Tanjung Karang ini. Dan selain itu juga sahabat semua, bukan saja Noh Omar, tetapi ada 2 lagi pemimpin bersatu, antaranya yang paling bijak yang pernah membuat cadangan untuk mencetak wang, turut berang dan mula menyerang ahli Parlimen Tanjung Karang ini. Siapakah mereka? Mari kita lihat. Zulkifli patut malu, mudah sangat longlai dengan tawaran. Itu antara tuduhan, kenyataan yang dibuat oleh geng-geng yang meroyan ini. Mereka katakan ditawar dan mudah longlai dengan tawaran. Sedangkan ahli Parlimen Tanjung Karang ini menyatakan bahwa beliau dengan sepenuh hati, dengan sukarela, tanpa ada paksaan, tanpa ada tawaran, tanpa ada rasuah, beliau memberikan sokongan kerana demi rakyat di Tanjung Karang. Tapi hari ini sokongan semalam sebenarnya berlaku bahawa ahli Parlimen
Tanjung Karang ini memberikan sokongan. Ya, dan ini sebenarnya satu lagi episod ya, pengkhianatan parti itu dan Perikatan Nasional, pengkhianat dikhianati. Jadi ya, berikutan semua perwakilan sudah menyatakan janji taat setia kepada parti pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November yang lalu. Pemimpin Bersatu menganggap sebagai ahli parlimen yang sebelum ini lantang mengkritik kerajaan, Zulkifli sepatutnya malu dengan tindakan yang mudah longlai dengan tawaran peruntukan daripada kerajaan sekaligus membelakangkan perjuangan parti. Jadi, adakah perjuangan parti itu lebih penting berbanding dengan kepentingan rakyat? Ya, satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan, sahabat semua. Sebab ahli parlimen ini dipilih walaupun mungkin mereka bertanding atas tiket Perikatan Nasional atau parti-parti yang lain, tapi rakyat yang memilih mereka untuk menjadi suara kepada mereka. Jadi sepatutnya rakyat itu yang menjadi keutamaan, bukannya sebuah parti yang dipenuhi oleh pengkhianat-pengkhianat. Itu pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Ketua Penerangan Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali yang seringkali menyerang YB Rafizi Ramli di Dewan Negara berkata selepas pelbagai perbincangan antara pemimpin dan bala untuk setia dizahirkan pada Parti Bersatu lalu supaya Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menarajui parti, tindakan ahli parlimen Tanjung Karang itu amat mengecewakan, kata Ketua Penerangan Bersatu iaitu Razali Idris. Dan Sri setuju tarik balik pengumuman perletakan jawatannya selepas semua perwakilan bayar menyokong parti, tapi beliau Zulkifli buat juga sokong Anwar. Kita nak kata apa, katanya. Saya nampak sebagian ahli parlimen ini terlampau taksub dengan kewangan. Sebagai pejuang politik, kewangan itu perlu, tapi ia bukan segala-galanya, katanya. Tapi segala-galanya itu rakyat. Ya, kalau tidak ada kewangan yang baik, bagaimana untuk memenuhi keperluan menjaga kebajikan rakyat? Jadi itu pandangan saya. Jadi beliau katanya lagi rasa hebat sangat dan ramai pengundi Tanjung Karang menyokongnya. Kita cabar beliau letak jawatan dan kita percaya beliau tidak akan menang kalau bertanding lagi karena kemenangannya sebelum ini adalah atas tiket Perikatan Nasional, katanya kepada Berita Harian hari ini. Semalam Zulkifli menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar menjadikan wakil rakyat ke-6 daripada parti itu yang berbuat demikian. Zulkifli berkata keputusan itu diambil selepas menyadari keperluan kepada kestabilan politik dan kelancaran pemulihan ekonomi negara selain menginsafi keperitan kehidupan rakyat dengan kos sara hidup yang menghimpit ketika ini. Mengulas tindakan terhadap Zulkifli, Razali yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kijal berkata Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara itu. Jadi mengenai sama ada akan ada lagi ahli parlimen Bersatu akan menyokong Anwar, Razali tidak mengetahuinya. Dan tindakan Zulkifli hanya dikotai melalui kenyataan yang tular di media sosial. Jadi katanya kita tak boleh nak halang. Cuma masalahnya sekarang jika yang sebelah sana ahli parlimen kerajaan nak sokong kita seolah-olah ada dakwaan menyalahi undang-undang, tapi jika yang sebelah sini ditawarkan dengan peruntukan untuk menyokong, tidak dikatakan sogokan, katanya. Mereka mula memusingkan segala fakta, sahabat-sahabat semua. Jadi Ketua Armada ini yang saya katakan pemimpin muda di Parti Bersatu yang terpaling bijak, terpaling bijaksana, yaitu Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal, menyifatkan tindakan Zulkifli sebagai pengkhianatan kepada parti dan pengundi. Dulu masa mereka mengkhianat Pakatan Harapan, mereka tidak ingat pula tindakan mereka itu mengkhianat. Apabila mereka dikhianati, mereka pula menuduh orang itu pengkhianat. Jadi inilah sikap-sikap pengkhianat, dikhianati oleh si pengkhianat. Jadi ahli parlimen macam itu turut mempersoalkan mengapa siasatan polis berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan berupa ahli parlimen PN menyokong Anwar sebelum ini belum selesai. Datuk Botak, ejen didakwa merujuk ahli parlimen PN dan macam-macam lagi ejen digunakan termasuk dalam kalangan ahli parlimen yang sudah lari. Bukankah pihak SPRM sudah mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada unsur rasuah, unsur sogokan, unsur tekanan, apalagi unsur ugutan untuk mereka memberikan sokongan? Mungkin
ahli parlimen macam ini baru keluar dari gua kot. Jadi perkara ini katanya lagi mencabuli demokrasi kerana menyekat peruntukan pembangkang dan menggunakan kuasa serta undang-undang menggertak ahli parlimen yang tidak menyokong kerajaan. Setahu saya, selama ini pihak pembangkang bajet atau peruntukan sebagai ahli parlimen tidak diberikan. Tidak diberikan. Jadi dari mana pula timbul isunya peruntukan pembangkang disekat. Kalau peruntukan untuk rakyat di dalam parlimen, di setiap parlimen, ianya tetap ada. Cuma ia terus disalurkan terus kepada rakyat. Berlainan dengan peruntukan sebagai ahli parlimen. Dari bertahun-tahun lamanya, pembangkang tidak pernah diberikan peruntukan. Kenapa hari ini mereka cuba memusingkan segala fakta, segala apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Ianya terkecuali semasa Ketua Pembangkangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana mereka berbincang dan akhirnya satu MOU termeterai. Ya, untuk mereka menstabilkan ekonomi, menyokong dasar-dasar yang baik untuk rakyat. Akhirnya MOU itu dimeterai. Dan apabila termeterai, pembangkang ketika itu yang bersama dengan Pakatan Harapan mendapat peruntukan sebagai ahli parlimen. Itu yang membezakan. Tapi hari ini, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka mengatakan pembangkang seharusnya bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri 2 untuk berbincang. Tapi apa yang berlaku sahabat semua dengan ego, dengan sombong, mereka menyatakan daripada pimpinan PAS mereka mengatakan kami tidak mau berbincang lagi. Itu antara kenyataan mereka. Begitu sombong dan angkuh sahabat-sahabat semua. Sekarang ini mereka pula cuba memusingkan segala fakta. Kononnya kerajaan menghalang peruntukan, ya. Tapi sebaliknya sahabat semua, itu adalah kenyataan yang bagi saya satu kenyataan yang sembrono sekali lagi daripada seorang pimpinan muda yang dianggap sebagai yang terpaling hebat dengan cadangannya mencetak uang, sahabat-sahabat semua. Hebat. Jadi itu sedikit tambahan ya daripada saya sendiri, pandangan saya berkaitan dengan isu keberangan. Mereka mula menyerang apabila dikhianati, sedangkan mereka sebelum ini mengkhianati Pakatan Harapan. Tidak pula ya yang dikata hari ini mereka mula menyerang dan sebagainya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan pandangan Anda? Adakah kapal bersatu akan tenggelam tidak lama lagi? Wow, menarik untuk kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Jadi Anda boleh berikan komen atau pandangan Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapa pengkangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.